alamak, baru sahaja beli emas malam, hari ni harga dah turun. Macam mana nak buat ni? Okey, ini adalah antara reaksi yang kita terima daripada orang yang baru sahaja memulakan simpanan emas dan dia akan kalut. Dia akan risau apabila harga emas turun. Jadi hari ini saya ingin berkongsi 5 rahsia menjadi pelabur emas yang sentiasa senyum. Maksudnya kita simpan emas, kita tak risau. Harga emas turun ke, harga emas naik ke, kita tak akan risau. Sebab apa? Kita dah ada ilmu berkaitan dengan emas, berkaitan dengan simpanan emas tersebut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan atas dila di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas, berkaitan dengan pengurusan keuangan dan juga hutang, sila baca kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini merupakan hari ke-40 perkongsian saya melalui FB Live. Daripada pesena Facebook saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, saya dah bermula dari 2 Ogos lagi. 2 Ogos saya bermula live saya dan saya konsisten setiap malam. Setiap malam saya akan buat perkongsian dan hari ini pada 10 September merupakan hari yang ke-40 perkongsian saya melalui FB Live. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab dengan hanya taufik hidayat daripada Allah Taala sahaja, perkongsian ini dapat diteruskan hari demi hari. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita dengar aduan ataupun keluhan daripada orang yang baru saja memulakan simpanan emas. Dia risau, alamak macam mana ni, semalam beli harga tinggi, hari ni dah rendah dah, macam mana nak buat? Macam mana? Rugilah aku macam ni. Dulu beli mahal, sekarang harga emas dah rendah, dah turun. Rugilah aku menyimpan emas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tak nak jadi penyimpan yang sentiasa risau. Kita nak jadi penyimpan yang sentiasa senyum, yang sentiasa gembira dengan simpanan yang dibuat. Okey, alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi 5 rahsia pelabur emas yang sentiasa senyum. Okey, sebelum tu kita tengok poin yang pertama. Okey, dia ada 5 poin semua. Pertama sekali, asingkan duit kecemasan. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama. Okey, yang pertama ialah asingkan duit kecemasan. Jadi sebelum beli emas, asingkan dulu duit kecemasan kita. Maksudnya kita dah ada emergency fund. Kita dah ada duit kecemasan kita. Contoh, apabila berlaku apa-apa situasi kepada diri kita, kita dah ada backup. Kita dah ada duit simpanan asing sebagai pembantu ataupun untuk kita gunakan semasa berlaku apa-apa kecemasan. Contoh, kita accident, maka kita dah ada duit reserve kita dah simpan dah duit dana kecemasan kita untuk kita guna untuk kecemasan tadi. Ataupun tiba-tiba anak kita tak sihat, demam, perlu masuk hospital, kita dah ada dana kecemasan kita. Ataupun kereta kita tayar pancit, kita pun dah ada dana kecemasan untuk kita guna untuk baiki kereta kita. Jadi tuan-tuan, sebelum beli emas, asingkan dulu duit simpanan kecemasan. Dan berapa banyak kita nak simpan? Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. 3 bulan gaji kita simpan di dalam bentuk cash. 3 bulan gaji. Kalau orang yang bergaji 1,000, dia perlu simpan 3,000 dalam bank dia. Dalam ASB ke, tabung haji ke, ataupun dalam akaun bank biasa dia. Kalau orang yang bergaji 2,000, dia perlu simpan 6,000 di dalam bentuk cash di dalam ASB ataupun tabung haji dia. Dan orang yang bergaji 3,000, dia perlu simpan 9,000 di dalam cash di dalam ASB ataupun tabung haji dia. Jadi duit-duit ini dijadikan sebagai dana kecemasan. Jadi tuan-tuan, kebanyakan semua mentor-mentor keuangan menyarankan sebelum kita memulakan pelaburan, apa-apa pelaburan, saham, hartanah ataupun emas, kita nak mula apa-apa pelaburan, pastikan kita dah ada emergency fund. Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Ini kebiasaan untuk 3 bulan gaji ni, kalau Dr. Azizul Azli Ahmad, dia menyarankan 3 bulan gaji untuk orang yang bekerja dengan kerajaan. Sesiapa yang bekerja dengan kerajaan, penjawat awam, simpan 3 bulan gaji. Orang yang kerja dengan swasta, kerja swasta, disarankan untuk simpan 6 bulan gaji. Dan orang yang buat bisnes, businessman, orang buat kerja sendiri, meniaga sendiri, orang ni kena ada 12 bulan gaji. Simpanan dana kecemasan sebanyak 12 bulan gaji yang dia perlukan.
Jadi tuan-tuan, pertama sekali asingkan dulu duit kecemasan. Sebab apa tuan-tuan? Kita jangan, untuk emas ni, harga emas ni dia sentiasa berlaku naik dan juga turun. Naik, turun, naik, turun. Ini perkara biasa. Perkara normal bagi emas, harga emas ni sentiasa naik, turun, naik, turun. Itu perkara biasa. Yang tak normal ialah harga emas kita beli hari ni, esok naik, lusa naik, setahun depan naik, sentiasa naik. Itu tak normal. Dan kalau kita beli hari ni, harga emas turun, makin turun, itu pun tak normal. Sebab apa? Nak normal ni, harga emas normal ni, dia akan ada sentiasa naik, turun untuk jangka masa pendek. Dalam waktu setahun ataupun 2 tahun, harga emas dia akan naik, turun. Tetapi untuk jangka masa panjang, sejarah telah membuktikan daripada tahun 2010, tahun 2000 sehingga sekarang, harga emas ni dia sentiasa naik dan purata kenaikan harga emas ialah 10% setiap tahun. Purata kenaikan harga emas 10% setiap tahun. Ada tahun harga emas naik sehingga 20%, 24%, 30%, tinggi. Ada tahun harga emas ni turun 10%, 15%, 20%. Jadi untuk jangka masa pendek, harga emas akan naik, turun. Untuk jangka masa panjang, harga emas ni sentiasa naik, insya-Allah. Sebab apa? Tuan-tuan, 1 gram yang saya pegang ni, 1 gram pada tahun 2020, tahun 2000, harga 1 gram emas hanya RM35 sahaja. 1 gram ialah RM35 sahaja. Alhamdulillah sekarang 1 gram harga dia 270. Harga lebih kurang 270. Jadi alhamdulillah hampir 21 tahun daripada RM35 jadi 270. Dan yang tertinggi yang berlaku pada tahun lepas, pada bulan Ogos tahun lepas ialah RM304 untuk 1 gram emas berketulinan 999. Okey, poin yang kedua. Kita teruskan poin yang kedua. Okey, poin yang kedua, beli emas bukan menggunakan duit pinjaman. Okey, jangan kita beli emas ni menggunakan duit pinjaman. Kata, okey, kita dengar kawan kita kata, untung ni simpan emas, untung simpan emas. Lepas tu kita pun pergi ke bank, kita buat pinjaman dengan bank. Kita buat pinjaman, kita beli emas. Okey, kita buat pinjaman RM100,000, semua RM100,000 tu kita beli emas. Lepas tu bulan-bulan kita bayar kepada bank. Yang ni tak digalakkan sebab apa? Kita akan jadi risau, sentiasa risau. Takut harga emas naik turun, kita akan lagi risau. Sebab tu jangan kita guna duit pinjaman untuk digunakan sebagai dana untuk digunakan untuk kita beli emas. Beli emas dengan duit lebihan, bukan duit pinjam. Jadi tuan-tuan ada gaji, ada duit lebihan. Maksudnya ataupun duit simpanan yang tuan-tuan nak guna duit tu untuk jangka masa panjang 2 tahun ke hadapan, maka duit itulah yang kita guna untuk beli emas. Jangan guna duit pinjaman dari keluarga kita. Okey, kita nak beli emas, pinjam dengan ayah lah, pinjam dengan adik-beradik lah, pinjam dengan kawan pejabat lah, pinjam dengan sepupu sepapat, pinjam dengan isteri atau pinjam dengan suami. Jangan guna duit yang dipinjam. Beli emas ni menggunakan duit simpanan kita, duit simpanan ataupun duit lebihan kita. Kita dah kira dah, okey, aku gaji RM3,000 untuk keperluan untuk anak bini, rumah, kereta apa semua. Okey, akan guna RM2,500. Ada baki lagi RM500. Okey, RM500 ni lah duit lebihan yang mana aku nak guna untuk jangka masa panjang, maka RM500 tu lah kita guna untuk menyimpan emas. Kita guna untuk simpan emas. Jadi jangan apa-apa buat pinjaman, jangan buat loan untuk kita menyimpan emas. Kita akan jadi risau. Sebab apa? Komitmen bulanan kita kena bayar kepada bank ataupun saudara-saudara kita. Sepatutnya kita nak tambah kekayaan kita. Kalau kita pinjam dengan adik-beradik, saudara mara kita, takut kita jadi bergaduh pula. Setiap hari, setiap bulan jumpa, dia tuntut. Mana bila nak bayar gaji, bila nak bayar hutang. Dan sekali kita tak bertegur siapa, tak bercakap sebab apa? Sebab dituntut, hutang sentiasa dituntut. Sedangkan harga emas yang kita beli itu tak capai lagi target yang kita nak ambil, kita nak keluarkan. Jadi jangan guna duit lebihan. Jangan guna duit pinjaman, gunalah duit lebihan yang kita ada untuk membeli emas. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita tengok lagi. Okey, poin yang ketiga ialah beli emas untuk wealth protection, untuk melindungi kekayaan. Kita menyimpan emas untuk melindungi kekayaan. Tuan-tuan yang dimuliakan,
emas telah terbukti melindung kekayaan. Emas tidak akan mengkayakan seseorang. Emas tidak akan mengkayakan seseorang. Emas ni hanya sebagai pelindung kekayaan. Maksudnya secure. Maksudnya kekayaan seseorang tu akan terjamin, akan secure, akan selamat. Dengan apa? Dengan dia menyimpan emas. Bukti dia apa? Terima kasih kepada Nur Afini, Nur Balkis Zuki dan juga sahabat saya Ridwan Abu Bakar kerana bersama-sama saya pada malam ini. Alhamdulillah boleh share perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Moga Allah Taala murahkan rezeki tuan-tuan. Jadi beli emas untuk wealth protection, untuk melindungi kekayaan kita. Jadi tuan-tuan, emas ni dia tidak akan mengkayakan kita. Emas hanya mengekalkan kekayaan kita. Sebab apa tuan-tuan? 1 dinar. Bukti dia apa? 1 dinar, ni saya pegang 1 dinar daripada Public Gold berketulinan 999 dan berat dia ialah 4.25 gram. Tuan-tuan, 1 dinar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing mengikut jenis dan juga saiz kambing tersebut. Kalau jenis biasa-biasa, kecil, insya-Allah dapat 2 ekor kambing. Kalau jenis yang besar dan baka yang baik, insya-Allah dapat 1 ekor kambing. Jadi tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun yang dahulu, 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing dan insya-Allah 1400 tahun akan datang pun dengan 1 dinar ni pun boleh beli 1 ekor kambing. Dia emas ni dia mengekalkan kekayaan. Dia bukan menambah kekayaan. Kalau emas ni menambah kekayaan seseorang, zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor ataupun 2 ekor kambing. Kalaulah emas ni dapat menambah kekayaan, 1 dinar ni boleh beli 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor kambing. Tapi benda tu tak berlaku. Dengan 1 dinar ni tetap juga boleh beli 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Dia tak akan jadi boleh beli 10 ekor ataupun 20 ekor kambing. Sebab apa? Emas ni dia mengekalkan kekayaan. Mengekalkan kekayaan, dia bukan mengkayakan kita. Jadi tuan-tuan yang nak mengekalkan kekayaan yang ada pada diri tuan-tuan, simpanlah di dalam bentuk emas. Sebab apa? Emas ni ialah wealth protection. Maksudnya penyimpan kekayaan, mengekalkan kekayaan kita. Dan tuan-tuan, beli emas ni untuk protect duit dari dicuri oleh diri sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Ramai sangat yang berlaku di dalam masyarakat kita ni. Menurut kajian yang dibuat, 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Kalaulah ada 100 orang, 100 orang ni, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Berapa orang sahaja ada simpanan melebihi RM1,000? Orang yang 25 orang tu je. 25 orang sahaja ada simpanan melebihi RM1,000. 75 orang lagi tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi ini perkara yang sangat-sangat merisaukan. Sebab apa? Apabila berlaku apa-apa kecemasan, dia akan menyusahkan orang lain. Dan dia akan menyusahkan diri dia sendiri. Sebab apa? Dia nak berhutang, nak pinjam sana, pinjam sini. Sebab itulah paling kurang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada 1 dinar, bermaksud tuan-tuan dah ada RM1,150 dah di dalam simpanan tuan-tuan, dan tuan-tuan tergolong dalam golongan yang 25% tadi. Tergolong dalam kalangan yang 25% tadi yang ada simpanan melebihi RM1,000. Jadi tuan-tuan, untuk mengelakkan duit daripada dicuri serta elak daripada berlaku inflasi, simpanlah di dalam bentuk emas. Jadi insya-Allah tuan-tuan akan jadi sentiasa senyum. Jadi penyimpan emas ataupun pelabur emas yang sentiasa senyum. Sebab apa? Kita tahu tujuan kita menyimpan emas dan kita tahu kelebihan menyimpan emas, iaitu dapat mengelakkan daripada duit kita dicuri oleh diri sendiri dan juga untuk mengelakkan daripada berlaku inflasi terhadap duit yang kita simpan tadi. Okey, yang keempat. Kenapa kita untuk menjadi pelabur emas yang sentiasa senyum? Okey. Yang keempat ialah rahsia yang keempat akan dibongkarkan, iaitu pantau harga emas bila perlu sahaja. Pantau harga emas bila perlu sahaja. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, bersama Public Gold ni, harga emas dia akan update, dia akan kemas kini setiap 24 jam. Pada pukul 12 malam dia akan renew harga baru. 12 malam dia akan renew harga baru, 12 malam dia akan renew harga baru. Setiap hari. Untuk item, untuk emas 1 gram. Untuk 1 gram dia akan update harga 24 jam tukar sekali. Dan untuk emas 1 gram, 1 dinar. 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar.
ataupun dalam bentuk gold bar, ataupun dalam bentuk gold bar. Gold bar bermula, gold bar bernilai berat dia 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram sehingga 1 kilogram. Dan harga emas untuk item-item yang 10 gram ke atas dan juga 1 dinar ke atas ni, dia akan berubah setiap 20 minit. Setiap 20 minit dia akan refresh, dia akan bagi harga baru. 20 minit lagi dia akan bagi harga baru. 20 minit lagi akan bagi harga baru. Maksudnya dalam masa satu hari, dia akan bertukar sebanyak 72 kali. 72 kali harga emas ni bertukar-tukar setiap hari untuk item-item yang besar. Bergantung kepada harga emas dunia. Harga emas dunia naik, maka harga emas akan naik. Harga emas dunia turun, maka dia akan turun. Automatik. Jadi tuan-tuan, pantau harga emas bila perlu sahaja. Jangan pantau setiap masa. Okey, pagi pantau, petang pantau, esok kita pantau, lusa kita pantau, sentiasa pantau. Sebab kalau orang sentiasa pantau ni, dia akan risau. Oi, baru beli emas. Macam mana lah nak untung, harga turun lah. Macam mana nak untung? Tak? Oi, harga emas naik. Ruginya aku tak beli banyak masa harga rendah dulu. Maka kita akan jadi risau. Jadi, pantau harga ni apabila perlu sahaja. Tak perlu pantau harga hari-hari. Bagi penyimpan emas yang berilmu, insya-Allah sesiapa yang ada ilmu berkaitan emas, apabila harga naik, dia akan gembira. Dia akan gembira apabila harga naik. Sebab apa dia akan gembira? Sebab kekayaan dia bertambah. Tak, bayangkan kalau orang simpan emas pada tahun 2000 dulu, ini hanya RM35. 2010 harga emas jadi RM130. Sekarang RM270. Maka dia akan gembira. Orang yang ada ilmu, harga emas naik, dia akan gembira. Sebab apa? Kekayaan dia bertambah. Kekayaan dia bertambah. Dan apabila harga emas turun, dia lagi gembira. Ya, harga emas naik, dia gembira sebab dia bertambah kaya. Harga emas turun, dia lagi gembira. Sebab apa? Ini adalah peluang untuk dia memborong emas. Itu apabila harga emas turun, ini adalah peluang untuk memborong emas. Kalau dia ada duit simpanan RM1,000, masa tu nak beli RM1,000. Kalau ada RM2,000, masa tu nak beli RM2,000. Kalau ada RM10,000, masa tu lah dia nak beli RM10,000. Sebab apa? Harga emas turun bukan waktu untuk berduka ataupun untuk bersedih, tetapi waktu tu adalah untuk kita memborong emas. Apabila harga emas turun, masa itulah kita nak memborong emas. Sebab itu adalah peluang untuk kita dapatkan aset yang mahal dengan harga yang murah. Apabila harga emas turun, itu adalah peluang untuk kita mendapatkan ataupun membeli aset yang mahal dengan harga yang murah. Sebab itulah kita akan dapat harga purata bagi emas-emas yang kita beli yang terdahulu. Okey, yang kelima. Yang keempat ialah pantau harga emas bila perlu sahaja. Maksudnya kalau tuan-tuan nak beli hari ini, baru tengok harga. Kalau tuan-tuan nak beli minggu depan baru tengok harga. Jangan setiap hari tengok, setiap hari tengok. Bagi penyimpan emas, sebaiknya dia berpegang kepada asalkan duit jadi emas. Lebih baik berpegang kepada asalkan duit menjadi emas. Jadi tak kisahlah harga emas tinggi ke rendah ke. Bagi gold saver, penyimpan emas, asalkan duit jadi emas. Ada duit, terus simpan dalam bentuk emas. Ada duit, simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Kalau orang yang apabila dia ada duit, dia menunggu-nunggu. Tunggu lagi. Tak apalah, tunggu harga turun lagi. Dia tunggu lagi, biar harga emas turun lagi. Apa yang berlaku? Apabila harga emas jatuh, dia pula tidak ada duit. Sebab apa? Duit yang dia simpan untuk beli emas tu dah terguna untuk benda-benda yang lain. Okey, tip yang kelima. Rahsia yang kelima menjadi penyimpan emas yang sentiasa senyum. Okey, yang kelima ialah melabur sambil berniaga emas. Tuan-tuan perlu melabur sambil berniaga emas. Tuan-tuan, sesiapa yang ada bajet, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sarankan untuk tuan-tuan beli emas supaya tuan-tuan layak menjadi dealer. Jadi tuan-tuan bersama Public Gold bukan hanya sebagai platform kita jadi gold saver sahaja. Bukan setakat gold saver. Gold saver ni kalau untuk kekayaan dia tak akan cepat kaya. Sebab apa? Gold ni hanya dia akan melindungi kekayaan kita. Sebab apa? Kekayaan kita ni akan bertambah apabila kita berniaga. Terima kasih kepada Cikgu Adai Lami kerana bersama-sama saya pada malam ini. InsyaAllah boleh share perkongsian saya yang ke-40 pada malam ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, nak kaya perlu berniaga. Nak kaya perlu berniaga. Tak boleh kita hanya menjadi penyimpan emas.
Tak, kita perlu berniaga emas. Jadi tuan-tuan, bersama Public Gold, dia menyediakan satu platform untuk kita menjadi business owner. Public Gold Business Owner, PGBO. Public Gold Business Owner. Maksudnya kita akan jadi pemilik perniagaan kita sendiri. Jadi apabila kita jadi dealer Public Gold, maka kita akan sentiasa senyum. Sebab apa? Apabila harga emas naik, kita gembira, masa ni lah kekayaan kita bertambah. Apabila harga emas turun, kita rasa lagi gembira. Sebab apa? Ramai kita akan beli emas. Customer-customer kita, orang yang kita bimbing mereka menjadi penyimpan emas yang berilmu, mereka pun simpan emas pada harga turun tadi. Maka apabila berlaku jual beli yang banyak, maka kita akan dapat insentif. Public Gold akan bayar insentif kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apabila ambil peluang jadi dealer. Ambil peluang untuk jadi dealer emas. Sebab apa? Tak rugi orang jadi dealer emas ni. Tak. Jadi tuan-tuan, dah simpan emas, alang-alang menjadi penyimpan emas, jadilah business owner kepada syarikat Public Gold. Maksudnya tuan-tuan berniagalah emas bersama Public Gold dengan tuan-tuan menjadi dealer. Dan jadi dealer ni tak susah. Tuan-tuan hanya perlu membantu orang lain, adik-beradik kita, sepupu kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita, ataupun seluruh masyarakat ni, kita nak bantu mereka supaya mereka pun ada ilmu berkaitan dengan emas. Berkaitan dengan emas. Jadi tuan-tuan, ramai sangat sekarang ni tak tahu pun berkaitan dengan emas. Tuan-tuan, seperti mana perkongsian saya sebelum ni, emas ni fitrah manusia. Semua manusia ni suka emas. Tak kira dia kulit putih, kulit hitam, kanak-kanak, orang tua, lelaki, wanita, semua suka kepada emas. Sebab itulah tuan-tuan, emas ni dijadikan perhiasan di dunia dan juga perhiasan di akhirat. Sebab tu di akhirat ni Allah Ta'ala buat istana, mahligai, mahligai. Ahli-ahli syurga ni diperbuat daripada emas. Bilik-bilik dibuat daripada emas. Tak? Jadi dan perhiasan-perhiasan wanita-wanita dalam syurga ni diperbuat daripada emas, diberikan emas. Jadi manusia ni suka emas, dan Allah Ta'ala tahu manusia yang suka emas, sampai dalam syurga pun Allah Ta'ala bagi emas. Jadi semua tuan-tuan, semua orang suka pada emas. Jadi macam kenapa orang tak memulakan simpanan emas ataupun tidak menyimpan emas? Hanya dua sebab sahaja. Pertama, dia tidak ada ilmu berkaitan dengan emas. Dia tak tahu kepentingan emas. Kedua, dia tidak ada bajet. Sebab tu tuan-tuan, tak rugi tuan-tuan menjadi dealer emas. Sebab apa? Emas bukannya produk yang viral pada satu-satu masa. Bukannya satu-satu produk. Okey, tahun lepas viral satu produk. Tahun ni produk viral tu dah tak ada dah. Timbul produk lain pula jadi viral lagi. Baru orang serbu buat bisnes tu. Bisnes ni jatuh, viral lagi produk lain. Maka orang serbu sana. Jadi emas ni bukan jenis produk viral macam tu. Emas ni sentiasa mahal, sentiasa terpikat di hati manusia dan sentiasa viral, sentiasa evergreen. Maksudnya daripada dulu sampai sekarang dan insya-Allah sampai akan datang, emas ni sentiasa evergreen. Bersifat evergreen, maksudnya semua orang suka setiap masa, keadaan, mana-mana negara, semua orang suka emas. Jadi tuan-tuan, tak perlu risau untuk jadi dealer Public Gold. Tuan-tuan akan dibayar oleh syarikat Public Gold dan tuan-tuan akan disediakan dengan ilmu. Apabila tuan-tuan jadi dealer Public Gold di bawah tim G100 Network, di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, tuan-tuan akan disediakan dengan ilmu, pelbagai jenis ilmu, kelas, bengkel, semua disediakan. Ada yang percuma dan ada yang berbayar hanya dengan beberapa, tak sampai RM100 untuk kita dapat ilmu yang mahal daripada mereka-mereka yang dah berpengalaman. Jadi sekadar itu sahaja. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada malam ini, sekali lagi kita ulang video ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok daripada awal sehingga akhir video berkaitan dengan 5 rahsia menjadi pelabur emas yang berjaya.
Okey, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Dan Alhamdulillah hari ini hari ke-40 perkongsian saya melalui FB Live saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang setiap hari sentiasa memberi sokongan, like, share, komen live saya. Sepanjang 40 hari saya buat live ini. Dan saya doakan tuan-tuan yang dah memulakan simpanan, moga konsisten menyimpan emas setiap bulan, paling kurang 1 gram setiap bulan, dan letakkan matlamat dan sentiasa tambah ilmu emas. Yang masih belum memulakan simpanan emas, saya sarankan tuan-tuan pergi cari mana-mana dealer yang tuan-tuan kenal untuk memulakan simpanan emas, dan tuan-tuan boleh juga buka akaun emas bersama saya. Saya akan bantu tuan-tuan menyimpan emas bermula daripada 1 gram sehingga tuan-tuan kumpul 1 kilogram, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan nak menyimpan emas daripada 1 gram sehingga 1 kilogram, boleh rujuk saya akan bantu tuan-tuan untuk menjadi penyimpan emas yang berjaya. Mulakan sekarang, jangan bertangguh-tangguh lagi. Berapa lama dah tuan-tuan bertangguh sehingga tak memulakan simpanan emas. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Dah kerja bertahun-tahun, duit simpanan pun tak ada. Jadi sekadar itu sahaja. Boleh kontak saya, boleh tekan link atas. Kontak saya bila-bila masa, saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.